Memandangkan hari ini Hari Bapa, saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa di dunia ini, terutamanya kepada ayah saya, Muhammad Maulana bin Syafi'i. So, terima kasih Abah atas segala yang Abah berikan kepada Alisa selama ini. Terima kasih. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa terutamanya kepada suami saya, Muhammad Zahir bin Dolah, dan ayah saya di kampung, Salmizi bin Muhammad Yusof. Kami mengucapkan selamat Hari Bapa kepada Muhammad Riza bin Johar. Terima kasih kerana telah menjaga kami. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapa saya, Zainuddin Muhammad Zahri, dan bapa mertua, Nazlan. Selamat Hari Bapa juga kepada semua bapa-bapa di seluruh dunia. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa Abah Izzat. Selamat Hari Bapa Abah. Bye. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat Hari Bapa. Yes, Hari Bapa special 18 Jun ini. Kalau kita tengok anak-anak kita memberikan ucapan tu, sejuk hati bapa. Selalunya kita raikan ibu kan. Ya, betul. Ibu kita raikan 364 hari setahun. Ya. Untuk Hari Bapa satu je tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi sebenarnya Hari Bapa ni sebenarnya membuatkan saya rasa sedikit sebab walaupun happy. Sebab bapa ni selalunya lah dikenali dengan bapa ni dia tak cakap banyak. Betul. Tapi dia lah melakukan segala-galanya di dalam diam. Betul ke Nazrul Rahman? Selalunya bapa ni kita tak suka drama-drama sikit. Kalau ada masalah kita selesaikan. Kalau ada hati. Kita simpan dalam hati. Sebab kita fikirkan isteri kita, keluarga kita bahagia. Itu yang paling penting. Dan untuk anak-anak wanita perempuan kat luar sana, saya pasti cinta pertama anda adalah siapa? Bapa. Mesti bapa. Macam Daya Bakar ni. Dia panggil kompleks Oedipus ya. Kita akan jatuh cinta dengan orang yang kita paling sayangi, iaitu ayah kita lah. Untuk Daya. Ayahnya polis. Sekarang dia pegawai askar. Dia suka disiplin. Betul. Sebab ayah saya mengajar saya erti disiplin. Abah kalau tengah tonton sekarang Selamat Hari Bapa. Touching pula pagi-pagi ni kan. Touching pagi. Tapi kita nak ceria-ceria. Sebab bila bercakap tentang bapa ni, macam ada tengok di belakang kami. Nampak ni. Bapaku, idolaku. Dan apa model dia adalah sebenarnya dia ikut remo saya lah sikit lah kan. Lebih kurang. Tapi saya tak ada cape hari ni. Hari ni saya pakai ala-ala K-pop. Bapak K-pop gitu. Tapi yang dalam sudut yang lebih serius, pengorbanan bapa ni macam Daya katalah kan. Dia silent saja. Jadi hari ini 18 Jun di MHI Father's Day special ni kita nak ucapkan terima kasih kepada bapa-bapa di luar sana. Bapaku adalah idolaku. Ya, jadi kami sebenarnya memang mengalu-alukan anda semua. Apa kata komen di live Facebook kami Malaysia hari ini. Hantar kat situ Selamat Hari Bapa. Kalau boleh tag abah sekali, ayah sekali. Dan semua antara kita ada hubungan yang istimewa dengan bapa. Ada yang kata bapa dia sporting. Apa-apa minta ke ayah je. Ada pula yang dengan ayah dia jadi tikus macam saya. Tegas begitu Jadi tegas, kita takut. Anda pula macam mana? Jadi ceritakan pengalaman anda bersama dengan ayah, terutama sekali untuk mereka di luar sana yang mungkin ayah sudah tiada lagi. Inilah mungkin hari yang paling sesuai untuk kita hadiahkan sepotong ayat untuk beliau, sepotong doa untuk mereka sebagai tenang di sana insya-Allah. Ya, betul. Dan yang paling penting memori terus bersama dengan kita sampai bila-bila. Tepat sekali. Okey, dan sebenarnya hari ini perkongsian saya dan Nas hari ini sangat-sangat menarik. Kami janji sebab kita ada pelbagai kisah yang memberi inspirasi, mungkin menyayat hati, mungkin juga mencuit hati. Betul Nas? Kita bawa 4 ayah dengan anak-anaknya sekali dan kita hargai pengorbanan seorang ayah dari pelbagai aspek kehidupan kita bawakan di sini dan semuanya mempunyai hati naluri yang sama, memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ada kisah-kisah yang viral, ada kisah-kisah yang menyentuh jiwa dan insya-Allah kita bawa semuanya untuk penghayatan penonton di MHI pada pagi. Betul. Jadi sebagai pengenalan kami kongsikan sedikit bingkisan video. Betul. Siapakah bapa yang kami percakapkan daripada tadi? 2 orang. Namanya Encik Zakaria dengan Encik Zulkifli. Ya saya. Jadi pada sudut ini kenapa kita panggil mereka? Kenapa mereka menjadi ayah idola pada pagi ini? Kita saksikan bingkisan kita. Bapaku idolaku. Ini kisah pengorbanan bapa kepada anaknya yang boleh dijadikan contoh. Bagi Khairul Anwar Zakaria, 18 tahun, hidupnya berubah sekelip mata apabila kehilangan deria penglihatan. Sewaktu berusia 13 tahun,
penglihatannya mula kabur dan selang sebulan selepas itu, dia buta sepenuhnya akibat masalah pada bahagian korteks otak. Bagai dihiris sembilu, sedih tetap dirasai, namun keluarga Khairul utuh menyokong, terutama ibu dan bapa. Bagi Zakaria Yunus, 59 tahun, hati bapa mana yang tidak sedih melihat anak yang normal tiba-tiba menjadi buta. Kudrat sehabis mungkin diberi dan Zakaria setia berulang-alik menghantar dan mengambil anaknya ke sekolah. Harapannya untuk melihat anaknya berjaya. Usaha tangga kejayaan, Khairul membuktikannya apabila memperoleh keputusan cemerlang iaitu 5A+ dan 2A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Berbeza dengan kisah keluarga ini, diibaratkan bagai isi dengan kuku. Itulah yang boleh digambarkan terhadap keakraban kasih sayang seorang bapa dan anaknya. Sebuah video tular pada tahun lepas apabila Zulkifli Muhammad Rosli, 46 tahun, membuat kejutan terhadap anaknya, Puteri Dania Batrisha Zulkifli, 19 tahun, di sebuah restoran makanan segera. Seperti biasa, bekerja di ruang pandu lalu, anaknya mengambil pesanan dan alangkah terkejut apabila menyedari bahawa pelanggan itu ialah bapanya sendiri. Okey kerja? Ha? Okey je. Kini, video berkenaan mendapat 19 juta tontonan di TikTok dan kebanyakan netizen menyokong dan suka melihat gurauan antara seorang ayah dan anaknya ini. Inilah ada antara ciri-ciri seorang ayah. Dia ada nakal sikit. Ada mesti nakal? ada. Terutamanya kalau dia ada anak dara yang tersayang, mesti nak kacau sikit-sikit. Tapi pengorbanan bapa tidak dapat dipertikaikan. Kan, betul. Jadi disebabkan itu kami berkongsi dengan anda kisah-kisah mereka. Jadi kita bersama, kita berkenalan dululah. Betul. Kita berkenalan dengan Encik Zakaria Yunus yang merupakan bapa kepada Encik Khairul Anwar. Dia dah panggil Encik sebab dia dah habis SPM, dia cemerlang 5A+ dan 2A ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan di sebelah sana pula Encik Zulkifli Muhammad Rosli, inilah dia bapa nakal kita dengan puteri kesayangannya, Puteri Dania Batrisha Zulkifli. Nak tanya Puteri, siapa yang viralkan video ni dulu? Ayah saya yang viral. Bukan awak yang viral? Bukan saya. Tiba-tiba ayah pula yang viral. Okey, nak tanya jugalah bila tengok video tu sangat mencuit hati. Betul. Disebabkan nak tanya ayahnya lah. Adakah memang rasa macam nak buat kejutan lah untuk anak waktu tu? Memang lah. Sebab masa tu, hari tu memang tahu dia kerja bahagian dekat window katanya, window tu. Jadi spontan ambil video dia, asalnya untuk keluarga saja. Jadi letak halang-halang letaklah dalam TikTok tu. Saja tak sangka pula jadi viral. 19 juta. 19 juta penonton. Last saya check. 19 juta tontonan. 19 juta. Jadi Dania macam terperanjat pula. Jadi macam mana perasaan bila video tu tiba-tiba jadi viral pula? Tak, sebab masa tu baru balik kerja. Tak tahu apa-apa pun. Tiba-tiba kawan chat dekat WhatsApp. Dia kata, nampak muka masuk FYP. Memang masa tak tahu apa-apa pun. Bila masuk FYP terus macam, alamak muka aku masuk FYP. Macam mana tu? Semuanya disebabkan ayahnya kan. Tapi itulah, ini adalah kerja pertama lah waktu tu, betul? Dania buat kerja pertama lah. Ayah risau tak kerja pertama anak macam boleh ke dia kerja pandai ke dia bawa diri? Ada tak perasaan begitu seorang ayah? Memang risaulah. Yalah, kita nak lepaskan anak tu kan untuk dia berdikari kan. Memang risaulah. Sebenarnya sebagai seorang bapa itulah antara yang paling sukar kita kena lakukan, betul? Betul. Jadi untuk Dania nak bertanya, ayah ni jenis macam mana orang dia? Garang ke, nakal ke? Sebab ayah ni saya difahamkan anggota pasukan berseragam satu masa dahulu. Jadi mesti tegas orang dia. Dah bersara lah. Dah bersara. Okey. Ayah saya, dia memang tegas dekat rumah. Dia nak bentuk anak-anak dia. Memang disiplin, dia jaga. Tapi dia ayah yang baik lah. Dia berjaya didik kami semua jadi orang yang baik.
Wah, tengok muka ayah dia semalu tu. Itu mahal tu. Kali ni biar ayah pula viral. Ayah pula bergaya mata je. Masya Allah. Baik. Itulah kisah viral Daniel dan juga ayahnya. Dan kita juga ingin berkongsi satu lagi kisah inspirasi tentang seorang ayah yang katanya pergi balik kan, memikirkan tentang anaknya yang sebenarnya luar biasa sebab baru saja dapat keputusan SPM yang cemerlang. Jadi nak tanya kepada adik Khairul Anwar kita tahniah di atas keputusan yang cemerlang, dan kita difahamkan adik Khairul telah mula hilang penglihatan sejak umur 13 tahun. 13 tahun, ya. Jadi macam mana perasaan ketika itu? Sebab sebelum ni 12 tahun ada penglihatan kan? Tak tahu sisi hati. Perasaan tu terkejut, memang terkejut lah. Tapi alhamdulillah lah. Ibu bapa bagi semangat walaupun sedih juga. Dan nak adapt tu pun payah lah. Susah nak adapt. Sebab baru tak nampak kan. Apa-apa yang paling suka kalau nak adaptasikan tu kehidupan? Yang paling susah untuk berjalan dan kita nak masuk belajar balik kena belajar dari mula. Dari Braille tu ABC. Jadi 1 tahun tu saya terpaksa tunggak pembelajaran. Untuk belajar Braille. Braille sahaja waktu tu Okey, baik untuk Encik Zakaria sendiri bila ini adalah anak bongsu, betul? Ya, betul. Kalau bila difikirkan kembali sewaktu dapat tahu bahawa anak hilang penglihatan waktu itu. Jadi macam katanya memang sukar nak belajar balik, nak adaptasi kehidupan yang baru. Persediaan sebagai seorang bapa waktu itu secara emosinya dan juga mental dia bagaimana? Memang saya pada mulanya memang sedih lah. Sebab dia dari nampak ke tak nampak. Kalau dari tak nampak asal lain lah. Saya mendapat dorongan dan semangat daripada mak dia, dan dia kata nak macam mana dah, kita terpaksa hadapilah. Mana terima tak terima kita mesti terima. Lama kelamaan tu dah kebiasaan dah. Dia pun okey, daripada tu dia boleh terima, kita pun boleh terima, kehidupan dia pun okey, dan rumah pun okey. Itulah Allah bisa tegar biasa macam tu ya. Jadi dari segi rutinnya seharian, jadi memang abang yang hantar setiap pagi? Ya. Kebetulan ni, mana sekolah dia dengan tempat bekerja saya satu jalan. Mana saya sebelum saya ke tempat kerja, mana saya hantar dia ke sekolah dulu, lepas tu saya pergi kerja. Dan setiap hari selama 5 tahun? Ya, setiap hari waktu bersekolah selama 5 tahun. Itulah rutin harian saya. Kalau saya tak ada outstation mana-mana, gitulah. Baik. Jadi kiranya segala rutin keluarga pun berubah, betul? Kiranya kehidupan yang baru ya. Jadi nak tahu juga daripada segi aktiviti-aktiviti keluarga. Kita tahu adakah Anwar juga seorang yang aktif dan selalu nak ikut, nak pergi berjalan dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan? Dia aktif tu memang aktif ya. Sebelum dia tak nampak pun dia aktif. Dia aktif. Apa yang saya bukan bimbang, maknanya setiap ada aktiviti sekolah dia akan pergi. Kalau orang nama saya tak kisah. Mana dari segi sokang ke, kelas tambahan ke, apa-apa yang nak pergi. Bahkan ada aktiviti rombongan ke Johor Bahru, dia pergi. Dia pergi juga. Dia pergi juga. Tu yang saya nak sekat dia, takut dia berat hati. Khairul pula macam mana bila walaupun hilang penglihatan tapi masih betul bersemangat waja nak lakukan pelbagai aktiviti? Antara hobi yang digemari? Saya hobi yang digemari, saya main Beyblade gasing moden. Oh, gasing moden. Beyblade. Beyblade. Wah, dahsyat ni. Dia mesti dah pandai modify ni. Pandai. Beyblade. Ada satu pertandingan Beyblade di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. 128 peserta. Dia seorang peserta yang OKU. Tapi dia juara. Wow. Hebat betul. Gasing moden. Itu memang kena tepukan. Jadi apa rahsia kejayaan anda di sana? Saya mula-mula saya masuk persatuan ni, saya tak minat pun Beyblade, tapi ada persatuan buat pertandingan Beyblade. Saya masuklah. Ada kawan-kawan. Lepas tu dia mula kenalkan saya dengan YouTube Beyblade. Saya mula tengok YouTube lah. Kenal-kenal macam mana nak Beyblade yang kuat. Macam tu lah. Jadi masa tu boleh nampak lagi sikit? Tak. Masih tak nampak. Jadi semuanya daripada audio saja ya? Ya.
Masya Allah, hebatnya. Luar biasa, Anwar. Okey, baik. Kita tanya adik putu Dania. Okey. Ini adalah peluang anda. Waktu ini bukannya hashtag menang hati bapa. Betul. Tetapi kalaulah awak boleh ceritakan dengan kami, apa agaknya pengorbanan yang awak sentiasa akan ingat tentang ayah awak, ataupun apa-apa saja yang awak rasa tak ada siapa macam bapa saya. Tak ada siapa boleh sayang saya macam bapa saya. Mungkin Dania boleh kongsikan sikit. Boleh pandang mata ayah juga kalau nak. Ayah malu dah, ayah takut dah. Silakan Dania. Ayah saya, dia daripada saya sekolah rendah, daripada tadika lah, dia memang hari-hari waktu sekolah dia memang akan hantar ambil hari-hari. Dia tak pernah mengeluh pun, dia kata dia penat ke apa ke, memang hari-hari lah dia datang ambil, hantar sampai pagar sekolah. Saya dah masuk sekolah dulu baru dia jalan pergi kerja. Lepas tu dia memang jaga saya elok-elok, dia protect saya lah daripada benda-benda yang tak elok. Itu sebenarnya ada taktik sebenarnya. Sebab kalau bapa yang nakal ni, dia memang akan duduk tengok anak dia masuk sekolah. Sebab dia jalan je, dia takut anak dia lompat keluar pagar macam tu. Itu pasal dia pantau gitu. Jadi macam untuk adik Khairul pula antara pengorbanan ayah yang akan diingati selama-lamanya. Pengorbanan ayah. Pengorbanan ayah ni memang kalau saya ni memang ayah sanggup korbankan banyak duit untuk berubat. Mana-mana pun memang kalau ada je, dia akan cuba untuk dapatkan call walaupun banyak habis duit. Dan macam kat sekolah pun, walaupun rumah jauh dengan sekolah, tapi ayah saya masih sanggup untuk pergi hantar dan ambil saya balik. Jadi itu pengorbanan besar. Alhamdulillah. Baik, Anwar. Jadi apa tu, sabar. Terima kasih banyak. Jadi untuk Cik Zakaria pula lah sebagai seorang ayah pula apa tu, antara kita punya kesusahan hati lah, anak kita ni bila dah besar ni nak jadi apa, terutamanya untuk encik yang anak encik OKU kan. Jadi mungkin harapan dan macam mana nak atasi cabaran, apa kerisauan Encik Zakaria, silakan. Kerisauan sayanya masa duduk di rumah untuk buat apa-apa pun saya tak risau. Sekarang dengan keputusan dia tu, dia nak masuk ke IPG Trust lah. Waktu yang kerisauan saya sebab dia jauh dengan saya. Saya nak jaga dia macam mana, itu saya kerisauan saya. Lepas tu saya pun berterima kasih kepada guru-guru dia, guru Sekolah Menengah Kebahasaan Bukit Besar, yang tolong dia isi semua borang-borang tu lah. Jadi sekarang ni nak berdikari jauh anak kita ni. Ya, betul. Ialah kan kiranya sebelum ni tiap-tiap hari boleh nampak, betul, kan, boleh jaga kan. Baik, mungkin kita bertanyakan Cik Zulkifli pula. Okay, Cik Zulkifli selepas mendengar sedikit luahan hati Dania, okay, mungkin Zulkifli sebagai seorang bapa, mungkin ada sesuatu yang tidak pernah terluah yang Dania perlu tahu. Ya, sebagai seorang bapa, apakah harapan ataupun apakah yang paling dimahukan dari perspektif seorang bapa? Boleh kongsikan? Saya tak adalah letak tinggi sangat lah. Bagi saya cukup memadai anak saya jadi manusia je lah. Manusia yang berguna. Pandai jaga diri lah. Itu je lah. Pandai jaga diri, itu saja. Itu saja yang kita minta. Jaga nama baik keluarga. Itu ayah sebenarnya. Tapi kalau kita jaga Tuan Putra ni, kan, walaupun ada kekurangannya, tapi kita pasti anak-anak lelaki ni macam mana pun dia akan cari jalan. Macam mana Encik Zakaria? Setuju tak? Setuju. Betul. Tapi untuk anak perempuan ni dia lain cerita sikit. Jadi nak jaga anak perempuan versus anak lelaki ni mungkin kerisauan Encik Zulkifli lain sikit. Ada beza tak? Memang beza lah. Macam saya anak saya sepasang, lelaki perempuan. Yang perempuan ni memang risau dia lebih lah. Sebab perempuan kan kita tahu cabaran dia tu lain sikit daripada orang lelaki. Orang lelaki ni dia pandai jaga diri. Yang perempuan ni kita nak selalu tengok, nak selalu kena ingatkan. Okay. Bukan kata perempuan tak pandai jaga diri, tapi kita tak percaya orang lain yang kat luar tu sebenarnya. Ya, kan? Betul. Anak kita percaya, takut orang keliling tu. Takut dia terpengaruh dengan yang kat luar. Itu paling kita risau sebab. Nak tanya Dania, apa tu, ayah ni protektif tak orang dia? Sangat. Saya nampak kan, memang nampak. Kita boleh nampak tu walaupun dia senyum. Ya, kan? betul. Mungkin ucapan Dania untuk ayah pada hari untuk hari bapa. Pandai lah ayah. Ucapan hari bapa. Kan. Ayah,
Terima kasih sebab jadi ayah yang baik. Terima kasih sebab layan kita orang elok-elok. Terima kasih sebab ada sampai sekarang jaga kakak dengan adik, dengan ibu semua. Ayah jaga sakit-sakit. Hidup lama ayah, bakal ubat ayah. Jangan lupa kakak, jangan lupa adik. Dekat sayang ayah. Masya Allah. Selamat Hari Bapa. Cinta yang murni antara anak dengan seorang ayah. Ya, ucapan daripada seorang anak perempuan ataupun satu-satunya puteri buat ayah. Dan kita nak tanya kepada Khairul Anwar. Anwar, ucapan Hari Bapa untuk ayah. Boleh mulakan. Bukan senang saya faham sebab lelaki antara lelaki ni kita lelaki susah nak luahkan. Tapi kita beri peluang insya-Allah. Ya, terima kasih sebab kenapa memang banyak habis duit dekat Anwar. Lepas tu memang walaupun ayah berat nak tinggal Anwar tapi ayah bagi gak Ana lakukan benda yang Ana nak. Terima kasih ayah. Ana sayang ayah. Ana sayang ayah. Ayah jaga Anwar dari kecil sampai besar. Mungkin Abazul dengan kecemerlangan adik Khairul kita, mungkin ada ucapan untuk adik Khairul kita dalam mengharungi kehidupan. Semoga adik dapat menjaga diri tak kira pun adik berada di mana, dan beringatlah, beramallah sebagaimana adik buat sekarang. Itu je. Terima kasih kepada ayah. Kadang-kadang ayah ni memang susah kita nak luahkan perasaan, tapi rasa cinta, rasa kasih sayang tak sama tak sama. InsyaAllah Anwar, anda akan jadi seorang yang luar biasa sebab ayah anda juga seorang yang luar biasa. Sama juga dengan kita bersama dengan Cik Zulkifli. Cik Zakaria, kita bersama dengan bapa-bapa yang boleh memberikan kita inspirasi. Dan kepada anak-anak tentunya, terima kasih kerana berkongsi rasa dan tanda kasih sayang untuk bapa anda. Semoga anda dua mendapat inspirasi daripada dua insan yang tersayang ini, insyaAllah ya. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kita ambil tisu sikit untuk daya bakar juga kan. Tak sedar ya. Lepas ni kita insyaAllah kita akan cuba ceria sikit. Kita akan bersama dengan ayah yang sedia berkorban untuk kerja anaknya yang agak luar biasa. Siapakah dia? Apakah yang mereka lakukan? Semuanya selepas ini dalam edisi Bapaku Idolaku.
Memikul peranan selaku bapa tunggal bukanlah sesuatu yang mudah. Apatah lagi jika anak itu masih kecil dan mengalami masalah kesihatan. Khairul Abdullah, 49 tahun, kehilangan suri hati apabila isterinya Marlina Abdul Manaf meninggal dunia pada Ogos 2018 akibat jangkitan kuman dalam darah. Khairul cekal membesarkan ketiga-tiga anak lelakinya yang masih kecil serta memerlukan kasih sayang ibu itu. Do you love baby? Anak sulungnya, Khalif, 9 tahun, menghidap gangguan spektrum autism, ASD, dan kecelaruan hyperaktif kurang daya tumpuan, ADHD. Anak bongsunya pula, Khalid, 6 tahun, didiagnos sebagai bisu terpilih. Hanya anak keduanya, Khalil, 8 tahun sahaja yang normal. Rezeki tidak pernah salah alamat. Walaupun dengan dugaan yang dialami, Khairul bertuah kerana berbakat dalam pelbagai bidang sehingga boleh menyara kehidupan sekeluarga. Antaranya seperti memasak dan menulis sehingga pernah memenangi anugerah pilihan pembaca popular berita harian pada tahun 2017. Berbeza dengan kisah keluarga ini, Suwaimi Abdul Salam, 44 tahun, mula berkecimpung dalam dunia persembahan jalanan atau basker pada tahun 2016. Melihat kegigihan bapa, anaknya Muhammad Yusuf Islam Suwaimi, 21 tahun, turut mengikut jejak langkah. Yusuf mula bermain gitar pada usia 11 tahun kerana minat dalam bidang seni. Kini, Yusuf menjadi pemain gitar bersama ayahnya, seorang vokalis dalam kumpulan yang diberi nama Naiwawa. Bersama dua lagi rakan, nyanyian bergenre pop balada menjadi pilihan mereka ketika menyanyi di beberapa lokasi sekitar ibu kota bagi mencari pendapatan sekeluarga. Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Ya, hari ini kita buat sambutan Hari Bapa. Walaupun setiap hari kita sepatutnya menghargai bapa kita, tapi hari ini kita tambahkan lagi keistimewaan itu dengan berkongsi dengan anda tentang inspirasi-inspirasi kita hari ini. Baru saja kita bersama dengan dua orang bapa yang mengorbankan apa yang mereka ada untuk anak-anak mereka. Dan di sini pula di sudut Kerjaya. Satu sudutnya Kerjaya lah. Satu sudut lagi seorang bapa tunggal dengan 3 orang anak lelaki. Bila saya tengok dia dengan anak lelaki dia pun saya dah penat. Ya, baru tengok. Sebab saya ada 2 anak jantan. Dua anak jantan dengan seorang isteri, dengan seorang kakak pun menggagau nak menjaganya. Jadi dia ada 3 dan dijaga seorang. Wow. Saya tengok rambut saya pun dah gugur saya dengar ni. Astaghfirullahaladzim. Masya-Allah. Jadi kita bersama dengan ayah-ayah kita. Silakan. Ya, kita yang mengenalkan Encik Khairul Abdullah. Selamat datang. Terima kasih. Kita sama dengan anak dia 2 orang ya. Hari ini dapat datang 2 orang kerana anak pertama Khalif Khairul berada di hospital sekarang. Ya, berada di ward hospital. Itulah dia. Ni dah dia jantung seorang ayah. Saya tahu memang tengah luruh ni anak Betul. tengah kat hospital tapi tetap datang demi tanggungjawab. Terima kasih. Sebab dah janji, so kita dah program kan. So jadi datang juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada Khalil. Khalil Khairul. Khalil tu Khalil katanya pemalu sikit Khalil ya. Okey, dah. Hello, umur berapa? Umur berapa? Boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk je berapa? 8. Berapa? 8 tahun. Alhamdulillah. Dan yang bongsunya Khalid Khairul. Khalid umur berapa? Tunjuk. Boleh tunjuk. Dia malu. Tak malu, tak apa. Dia pegang beg dia. Biar dia dalam keadaan selesa di situ. Kita bersama dengan Rockstar. Rockstar. Ini dia Father Son Team. Encik Suwaimi Abdul Salam yang merupakan vokalis kumpulan Naiwawa yang kita dengar sebentar tadi dan juga anaknya yang berumur 21 tahun Muhammad Yusuf Islam Suwaimi. Yusuf Islam. Ala-ala Cat Steven itu. Bapak memang minat Cat Steven ni. Ya, dari dulu kita macam kita minat lah sebab tengok dia punya style kan. Kepada macam Islamik kan. Wah, alhamdulillah. Itu yang kita fokus. Kita fokus Betul, abah pun sempoi je orang dia. Itulah baju pun sama-sama match kan. Jadi dah sekarang basking bersama-sama berapa tahun?
Start dari 2016 tu bermula kami basking bersama. Kemudian itu langkah pertama dia lah. Langkah pertama dia. Umur masa tu 15 tahun Lebih. Ya, betul. Ya, betul. Jadi siapa yang ikut siapa sekarang? Awak nak basking dulu, ayah ikut ke? Ayah yang basking, awak ikut? Saya ikut ayah. Ikut ayah. Dah berapa lama? Jadi sebabkan adakah sebab awak ikut ayah, lepas tu baru awak rasa macam minat, ataupun sebenarnya memang saya minat lah daripada kecil sebenarnya? Memang saya minat daripada kecil lagi lah. Di mana kuah nak tumpah kalau ke nasi, betul tidak? Itulah, betul juga. Jadi untuk saya memang agak lain sikit lah kalau kita nak tengok anak kita yang bersekolah kan. Lepas tu dia nak basking macam ayah dia. Jadi bila pertama kali adik Muhammad Yusof datang, saya nak basking dengan ayah. Macam mana perasaan tu? Okey, yang kali pertama ketika dia berhasrat untuk sama-sama untuk menceburi bidang yang sekarang diangkat menjadi industri lah kan. Saya cuma pesan satu, saya sentiasa menggalakkan buatlah benda yang baik tetapi konsisten dan buat dengan sesungguhnya. Konsisten Sebab bagi saya apa saja bidang yang kita ceburi, kalau kita konsisten dan buat dengan bersungguh-sungguh, pasti di hadapan tu insya-Allah doa, usaha dan tawakal insya-Allah akan berjaya lah. Tambah dengan minat lagi insya-Allah. Kalau berjaya tu di tangan Tuhan ya. Mutiara kata Mutiara kata yang baik. Pagi. Okey, Yusof Islam. Sehebat namanya. Okey. Jadi awak sendiri mungkinkah ada juga impian atau cita-cita yang awak nak cuba sebenarnya selain daripada basket, ataupun awak rasa inilah apa yang awak ingin lakukan? Ya, cita-cita saya dulu nak jadi seorang penyanyi. Oh, baik. Okey. Memang ikut bapak memang. Ya. Okey, kalau ada satu lagu yang selalu nyanyi dengan ayah atau abah panggil? Ayah. Ayah, okey. Lagu apa selalu nyanyi berduet bersama? Memang lagu cek makan lah. Lagu kita lah, lagu kita. Lagu berduet biasa macam lagu-lagu balada 80-90 lah. Wow. Itu jadi, memang ayah lah ajar tu. Jadi taste dalam muzik pun ikut ayah je juga sekali. Tak ada taste yang moden, tak ada. Kalau model tu sikit-sikit lah. Adalah sikit-sikit. Ayah boleh ikut tak? Tak tahu lagi. Okey guys, kita relax ketika kita tumpukan perhatian kepada Encik Khairul ya. Dan Encik Khairul ni saya pernah nampak di wawancara antara cabarannya sebab beliau kehilangan isteri pada tahun 2018 ya. Pada masa tu yang paling bongsu yang inilah. Saya ingat lagi 7 bulan Ya, 7 bulan lebih. 7 bulan masa tu. Jadi dalam perjalanan hidup selama 5 tahun dengan 3 orang anak lelaki dan anak-anak lelakinya pula dikatakan ada kondisi-kondisinya pula ya, ADHD dan itu memerlukan care yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi macam mana Encik Khairul lakukannya? Sebab saya tengok pun penat. Ini dah bukan super dad lagi. Ini dah mega super dad. Kita sebenarnya nak tahu daripada hari pertama bila Encik Khairul sedar yang macam okey. Inilah apa kiranya ketentuan yang Allah dah tetapkan untuk aku. Waktu itu kami nak tahu bagaimanakah menerima dan menyambung legasi itu. Saya waktu hari pertama isteri meninggal tu, saya tak nak fikir apa. Malam tu saya tidur senyenyak-nyenyaknya, walaupun tak dapat nak tidur, saya ambil anak-anak semua, saya tidur senyenyak-nyenyaknya. Bangun esok pagi, lepas subuh tu, saya bapa tunggal. Ini hari pertama. Apa saya nak buat? Pertama saya kena kuat, saya cakap. Saya kena kuat. Jadi, saya kena jadi super. That's why saya sendiri yang cakap diri saya tu super dad. Sebab saya kata saya kena jadi super, saya jadi kuat lebih daripada orang lain sebab saya nak kena jaga 3 orang anak yang masih kecil. Jadi pada hari itu saya rasa saya dah tak toleh ke belakang. Saya maknanya saya tinggalkan kesedihan saya di tepi. So saya start bangun, kutip baju, saya pergi basuh baju. Hari pertama saya jadi single parents tu, saya pergi start pergi kutip-kutip baju kotor, pergi basuh dan carilah buat apa semua, betul pergi masak breakfast untuk anak-anak, semua saya buat. Dia perlukan anjakan paradigma yang sangat sukar sebenarnya, mindset yang perlu ditukar tu. Jadi apa yang paling sukar sekali? Dia sukar ni sepanjang saya membesarkan anak ni, sukar sebenarnya saya tidak menghadapi kesukaran untuk membesarkan dia. Sebab saya rasa sepanjang saya hidup dengan isteri dah mempersiapkan saya. Dia ajak saya buat kerja rumah, ajak saya macam mana nak dan memasak dan sebagainya. Memasak anak dan sebagainya. Jadi bila dia tak ada, saya kata saya boleh buat. Yang sukar adalah mengurus emosi. Emosi anak-anak yang kehilangan ibu. Malam-malam menangis. Sampai ke hari ini masih menangis tengah malam mencari ibu dia. Dan perasa berulang alik ke SUKM untuk sekretari. Anak-anak saya 3 orang setiap bulan ke SUKM untuk jumpa pakar sekretari dan sebagainya. Jadi nak menguruskan emosi itu adalah yang paling cabar. Emosi saya sendiri yang kehilangan isteri
emosi anak-anak yang kehilangan ibu. Ini yang paling mencabar sampai sekarang. Saya rasa dah kurang sikit, tapi tahun pertama itu adalah itulah yang paling mencabar. Sistem sokongan ada? Mungkin ada ibu? Saya bertuah sebab walaupun mak saya jauh, tetapi dia selalu datang. Dia nak duduk sini tak boleh sebab dia duduk 3-4 hari dia demam. Dia teringat ayam kat kampung semua kan. Allah Akbar. Jadi setiap seminggu atau 10 hari dia akan datang. Duduk 3-4 hari dia ni. So jadi dia walaupun dia di rumah, dia bukanlah kata sebab mak saya pun dah tua kan. Jadi saya lah tidaklah membantu saya kerja rumah sana, tetapi membantu daripada segi emosi. Saya nampak ada peneman untuk saya. Kadang bila saya penat duduk, saya ada orang untuk bercakap. Kan kadang-kadang mak tolong buatkan air untuk saya satu. Benda-benda macam tu yang saya rasa sangat membantu, dan adik-adik saya pun berdekatan dengan saya. Kadang-kadang datang tolong tengok anak-anak. Itu membantu. Kalau kita lelaki ni pun, minta maaf nak tanya sikit, kita ni lelaki ni pun kena ada tempat untuk luahkan perasaan juga kan. Betul. Lelaki semua bersetuju. Kita ni pun senang koyak juga ya. Betul sebab mental sangat penting. Saya pernah sakit warded sebab saya tak luah. Saya tak jaga mental saya. Saya push waktu tahun pertama, tahun kedua saya collapse. So jadi doktor pesan sekuat mana pun kita, ada benda yang patut kita luah, patut kita ada support system kita ya, sangat penting. Baik, bila bercakap tentang kelangsungan hidup dan ingin meneruskan segalanya, Cik Khairul, saya sangat terinspirasi ya. Saya juga ingin tahu ya, dari lubuk hati yang terdalam, bila bercakap tentang menguruskan emosi, bagaimana pula di waktu yang bila anak-anak dah memang rindu sangat pada ibunya, menangis dan sebagainya. Dan Cik Khairul sendiri waktu tu pun rasa macam nak rebah. Bagaimana? Ataupun mungkin ada waktu yang boleh kongsikan dengan kami yang waktu tu memang rasa, ya Allah, ya Tuhanku, sungguh tak berdaya. Mungkin ada waktu-waktu begitu, dan bagaimana mengurusnya? Ada waktu-waktu terdaya. Waktu bila saya akan rasa terlalu terbeban bila saya rasa saya tak sihat. Kan bila saya rasa tak sihatnya aku mati malam ni kejap lagi anak macam mana semua kan. Dan selain itu, waktu-waktu saya bersedih mengingat semua tu, saya cuba elakkan daripada nampak depan anak. Kadang saya ni kalau bawa kereta setiap hari tu kan, dia banyak air mata lah. Kadang-kadang bawa tu teringat bawa air mata. Jadi tapi bagi saya, setiap kali apa saya sedih dan sebagainya, saya kena keluarkan. Saya kena keluarkan melalui air mata atau mengeluarkan melalui penulisan saya dan sebagainya. Saya perlu keluarkan. Kalau tak, saya akan jadi rasa terbeban. Dan anak-anak pula, saya sentiasa bercerita benda yang benar lah pada anak-anak. Kita okay, bila dia tanya pasal mak dia, saya akan cakap mak dia memang dah tak ada. Dan saya selalu bawa ke kubur. Untuk pastikan dia orang faham. Walaupun yang terpacak dalam yang realiti. ni pun setahun lebih untuk dia faham yang mak dia tak akan balik dan sebagainya. Namun kami sentiasa bercakap tentang arwah ibu dia orang, dan kadang-kadang sama-sama menangis dan sebagainya sebab bagi saya itu adalah cara kami mengingat, express dan masing-masing cari kekuatan dan sebagainya dalam dari segi kami bersama-sama bercakap tentang ibu dia. Masing-masing nak menangislah waktu tu. Alhamdulillah. Okey, nak tanya kepada adik-adik kita berdua ni. Kepada adik Khalil. Hari ni hari daddy tau. Hari bapa sedunia kan. Nak cakap apa dekat daddy? Nak cakap apa dekat daddy? Apa? Louder. Malu dia. Tak apa. Tapi inilah daddy nak cakap thank you ke? Cakaplah I love you. Nak cakap I love you ke? Cakap. Okeylah, macam ni. Kalau dia malu, kasih daddy cium sekali. Kiss daddy je. Kiss daddy. Come on. Atau hug daddy. Inilah dia jantan Kalau emosi dia lagi dia. Tapi kalau tak ada orang, dia lah datang perlu dia. Okey. Yusuf Islam. Nama awak memang saya takkan lupa lah ya. Tak pernah lagi ada tetamu kita nama Yusuf Islam datang ya. Mungkin ada apa-apa ucapan nak cakap dekat ayah? Ucapan saya untuk ayah saya. Ayah jangan pandang bawah tau ayah, pandang mata. Ayah rock kena cover line kan. Saya mengucapkan selamat hari bapa, diberikan kesembuhan dan juga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Itu je kot. Amin. Alhamdulillah. Jadi harapan ayah Abang Suhaimi kita untuk anaknya. Sekarang sedang basking bersama-sama kan. Yang mungkin ada harapan untuk beliau di tahun-tahun yang akan datang. Silakan. Okey, harapan saya terhadap Yusuf ni, sebenarnya saya nak tengok dia dalam kerjaya tu biar dia boleh pergi lebih jauh untuk mungkin mengejar cita-cita dia. Tapi dalam masa yang sama saya sentiasa mengingatkan dia dalam apa segalipun
jangan lupa pada dua benda. Kejar dunia, akhirat jangan sampai terlepas. Yang itu saya pesan lah. Itu saja satu pesanan dan pesanan yang lagi satu lagi itu agak yang saya suka itu adalah konsisten sentiasa. Sebab itu pesanan arwah ayah saya kepada saya. Nak jadi penyapu sampah pun tak apa. Betul. Janji penyapu sampah yang paling terbaik, yang paling konsisten. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Encik Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Encik Khairul. Terima kasih. Saya diberikan. Ya, betul. Dan selamat Hari Bapa juga dari kami. Dan semoga sebagai seorang bapa, bapa tunggal ya, saya rasa banyak memberi inspirasi pada mereka di luar sana. Berair ke mata saya nangis. Saya tak sedar sebenarnya sambil saya mendengarkan kisah mereka. Sudah ayah ni senang koyak tu menitis begitu. Okey, kita berehat seketika, kita kesat air mata. Ya. Macam mana? Kita nak main permainan satu, okey? Kita ada satu permainan yang boleh menceriakan hari kita hari ini selain daripada air mata ya. Sempena Bapaku Idola Aku di MHI. Selepas ini. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa kepada seluruh penonton Malaysia hari ini dan juga teristimewa untuk ayahanda saya Encik Mokhtar bin Turau. Terima kasih Abah atas didikan, atas pengorbanan dan segala macam perkara yang telah dilakukan untuk keluarga. Terima kasih kerana mengajarkan Iwan untuk menjadi seorang lelaki yang bertanggungjawab, seorang lelaki yang mampu memimpin keluarga. Terima kasih. Kita doakan kepada semua bapa-bapa di Malaysia terutamanya menjadi bapa-bapa yang hebat untuk menjadi hero dalam keluarga mereka. I want to wish Happy Father's Day to my beloved Papa. May you be blessed with good health, well joy and happiness. Love you Papa. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa kepada seluruh bapa-bapa yang ada di seluruh dunia dan kepada ayahanda saya Ustaz Azadan. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa. Terima kasih kerana menjadi ayah yang terbaik buat kami sekeluarga dan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga Allah memberkati hidup ayah. Jadi selamat Hari Bapa semua. Assalamualaikum. Iman nak ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di dunia termasuklah Abah Iman, Muhammad Isa bin Abdul Hamid. Selamat Hari Bapa. Sayang Abah. Kenangan manis bersamamu, kau ayah tempatku mengadu. Di sini je yang mengucapkan selamat Hari Bapa terutamanya sekali kepada Daddy J Muhammad Nazir. Terima kasih Daddy sebab telah banyak berkorban demi keluarga. Dan juga tak lupa selamat Hari Bapa kepada seluruh bapa di dunia. Terima kasih kerana yang telah banyak berkorban demi keluarga. Disayang anda semua, terutamanya Daddy J. Wah. Kita kembali di Malaysia hari ini dengan edisi Bapaku Idolaku. Ya, betul. Tadi kita mungkin dah berkongsi kisah dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak relax sikit lah. Tenang-tenang ya. Sebab kita ada satu permainan yang dicipta khas untuk Hari Bapa di Malaysia hari ini. Tapi dalam ketenangan tu memang ada guru gemuruh. Ada gemuruh. Kerana kita akan menguji anak-anak bapa-bapa yang kita dah wawancarakan ni. Kita nak tahu berapa dalam mereka kenal ayah mereka sendiri. Okey. Syarat-syarat ya? Senang je syarat dia. Ibu bapa dan anak tidak boleh berbincang, tidak boleh tunjuk jawapan. Okey. Boleh? Kita kena dengar soalan pengacara. Kita akan tanya benda-benda kegemaran ayah anda. Baik. Okey? Bersedia? Encik Khairul tak apa, saya akan tulis. Okey, soalan pertama saya akan cakap ya. Jangan tengok jawapan. Soalan pertama. Okey. Apakah warna kegemaran bapa anda? Tahu tak? Teka ya. Okey, tulis. Kita tulis juga lah. Tulis. Bapa pun kena tulis tapi jangan tengok. Okey. Tengok Khairul, nampaknya Khairul amat mengenali ayahnya. Bagus. Jangan mengelak ya. Encik Syuhairi macam mana? Dia tak tahu warna. Encik Syuhairi tak tahu warna kegemaran ke? Macam mana? Tulis juga. Warna kegemaran sendiri. Dah tulis? Complete? Betul? Sabar, belum. Ayah belum tulis lagi. Dah tulis dah? Oh, dah tulis. Ayah dah tulis. Macam mana? Anak-anak dah tunjuk? Are you ready to show? Are you ready to show? Okey. 3, 2, 3. 1. Tunjuk. Tunjuk. Okey. Untuk Encik Suhaimi, apa warna hitam? Encik Yusuf tulis? Hitam. Okey. Satu markah. Okey, kat sini hijau. Betul, hijau. Okey. What about you, Khalid? Let's see. Black. Grey. Black. Wah, betul. Okey, ini hujung. Alamak. Inilah dia putri dengan tapi bukan apa. Walaupun seorang tulis hitam, seorang tulis putih, dia melengkapi yin-yang. Yin-yang begitu. Pandai. Nasib baik Dayalah kabelah. Kita cover. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. Apakah makanan kegemaran ayah anda?
okey. Betul. Okey. Alright. Confident lah. Ayah tak boleh tengok ayah? Okey, tak tengok. Nanti boleh nanti. Jawapan dah ada. Semua dah bersedia? Belum. Oh. Bagi waktu. Daniel nervous. So dia kata, ya Allah, tolonglah kali ni aku tak salah. Atau mungkin dia pergi juga satu restoran. Tak. Itu mungkin. Ayah jangan tengok ayah. Ayah nervous. Ayah macam. Ayah kau biar betul. Okey. Ayah jangan tengok. Ayah. 3, 2, 1. Okey, kita tunjukkan. Okey, kita mula daripada Daniel ke? Mungkin. Daniel dulu. Daniel dulu. Dia pukul ayah dia. Dia pukul ayah dia. Okey, nasi goreng. Nasi goreng separuh, mi separuh. Ini putih ayam. Jap. Mungkin nasi goreng tu ada ayam dalam dia, betul? Okey, Encik Khairul pula macam mana? Nasi ayam. Nasi ayam. And what did you write, sayang? Nasi. Betul. Okey. Jawapan kat sini ikan baung. Ikan baung asam pedas. Terus. Selamat. Yang ini nasi goreng sup kambing. Alamak, okey. Saya rasa tu padanan yang sedap nasi goreng. Bab jalan cari makan ni mungkin lain sikit. Okey, soalan seterusnya. Yang terakhir. Apakah hobi kegemaran ayah? Okey, betul lah. Cewa. Encik Khairul kita confident. Dia tanya je terus dia jawab gitu. Confident mesti ada. Bagus. Inilah dia. Sabar, Daniel nampaknya kali ni dia laju. Dia laju, Okey, kita mula daripada Yusuf Islam lah. Yes. Kita masih tak habis tulis. Apakah jawapan anda? Gitar. Suami menyanyi. Alawah. Ini nyanyi je serasi. Dia betul family busters lah memang ya. Family busters. Okey, Encik Zakaria dengan adik Khairul. Okey. Dia menjawab berkebun. Ayah? Memancing dan kebun. Okey. Betul. Okey. Okey, what about you Khalid? Let's see. Fishing. Ayah? Fishing. Okey, last and not least. Jangan. Betul. Bismillah. 1, 2, 3. Memancing. Wow. Yes. Dengan ini adalah soalan yang semua dapat jawab dengan betul. Alhamdulillah. Kecuali Cik Yusof tu dia malu-malu sikit di sana. Kita okeylah, kita bagi peluang kita lah. pasti mereka dua serasi sebab perform sama-sama betul. Kan. Dan juara yang kita dapat saksikan di sini. Sebab ada banyak setengah-setengah. Betul. Sebenarnya dia pun betul tapi ada setengah-setengah. Untuk saya pemenang yang hands down pemenang lah. Memang confirm. Encik Khairul dan ayahnya Encik Zakaria. Tahniah kita ucapkan. Kita hadiah istimewa. Hadiah. Kita ada hadiah untuk semua sekali. Jangan khawatir. Yang special. Yang juara dapat emas. Okey. Juara dapat emas. Tanya. Encik Khairul, itu dia. Tanya kita ucapkan. Yang ini perak dagang dia. Okey, yang penting ni apa tu untuk ayah. Sebenarnya nak tahu apa yang ayah suka ni sukar sebenarnya. Sebab ayah ni sebenarnya pendiam. Ayah tak suka nak luahkan apa yang suka kecuali hobinya. Yang kita tahu 3 daripada 4 sini suka memancing. Kerana untuk hari ayah yang paling sesuai. Okey, anak-anak semua letak tepi, ayah nak mancing. Itu hari bapa yang paling best. Betul tak? Ayah nak berkebun, ayah nak main gitar. Jadi terima kasih kepada ayah-ayah yang bersama kita berkongsi pengalaman dan berkongsi inspirasi kepada anak-anak juga semoga menjadi anak-anak yang soleh. Tiada apa lebih diinginkan bersama bapa, anaknya bahagia, anaknya berjaya dunia akhirat insya-Allah. Dan terima kasih semua sudah datang ke MSI untuk Papaku Idolaku. Tapi kita belum berakhir lagi. Betul, sabar sebab kat sini kita ada kambing bakar, kita ada jamuan untuk ayah-ayah kita. Jadi terus bersama kita dan kita akan berdiskusi tentang apa yang tengah viral, apa yang sedang tular di media sosial selepas ini di MHR. Jangan ke mana-mana. Nampaknya kita nak tularkan apa yang viral pun tak sempat. Keseronokan di perkarangan Seri Pentas ini untuk Bapaku Idolaku. Ya, betul. Dan kepada semua yang rasa macam, hari ni hari bapa ke? Kalau tak tahu MHR tak tahu. Ya, sebab itulah kami buat sambutan kat sini. Sebabnya semua bapa-bapa rasa, apa orang kata, appreciated. Rasa dihargai, disayangi. Sebab tanpa anda, kan, tadi terlalu macam, tanpa anda, siapakah anak-anak? Dayah tadi berlirangan juga sebab ayahnya tadi message dia. Walaupun anda dah tua,
tua, dah kahwin, dah ada anak sekalipun, anda akan tetap menjadi tuan putri idaman cinta hati. pertama Betul. sebenarnya. Jadi itu untuk ayah-ayah di luar sana. Kalau boleh kita raikan bukan saja ibu tapi ayah kita hari-hari. Janganlah tunggu sampai satu hari yang istimewa baru kita nak cakap Abah I love you, terima kasih dan sebagainya. Kita lakukan hari-hari secara konsisten. Seperti nasihat yang diberikan oleh Encik Suhaimi kita. Ya, betul. Tak salah kalau kita ucapkan hari kita sayang kepada mereka bila-bila masa sahaja. Okay? Betul. Dan kepada anak-anak saya yang tunggu di rumah tu, tak apa, ayah is coming home. Let's celebrate Father's Day after this. Okay? Okay. Don't worry. Ucapan hari bapa untuk anak-anak yang tersayang yang tengah tunggu tu. Aduh, saya nak ucapkan awak sila. I would like to wish happy Father's Day to myself. Kepada anak-anak saya. Tak apa, kita enjoy lepas ni. Daya pula ayah yang ada di depan menunggu tu. Selamat hari bapa untuk abang yang sentiasa di depan TV tunggu saya, dan juga selamat hari bapa kepada suami saya. Baik. Dan untuk ayah di luar sana, ayah Dayah Bakar di sini, saya nak cakap mesti dia akan sejuk hati dengan awak. She must be very proud of you. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan okey, apanya kita dapat saksikan esok pada MHI, proses pertukaran harta sangat serius dan juga sangat penting, dan juga mungkin satu cerita yang akan memberi inspirasi buat anda semua. Kisah pasangan jarak usia 35 tahun. Mereka berkongsi secara langsung di MHI. Itu menarik esok, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada catering kita ini, Sofia Catering dengan kambing bakar dia, rangup di luar, lembut di dalam. Dan dekor juga Fabulous Catering, Fabulous Party. Terima kasih banyak-banyak kerana menceriakan set kami pada hari ini, dan kita berhibur dengan kita punya basker kita. Kita hari ini. Father Son Team. Itulah dia kumpulan basker naik wawa. Okey, kepada anda semua, selamat hujung minggu. Jaga diri, jaga hati. Kepada semua bapa di luar sana, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum. Berpayah setianya